Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Memulakan basuh tangan situ. Di antara sunanil wudu pula, memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan, at-tayammun. Mana kalau kita basuh kaki kiri dulu, tangan kiri dulu, sah tak? Sah, tapi ma'al karahah, makruh lah. Ya. Kemudian barulah yang kiri, yang mana menganankan maksud dia. Makruh dilakukan sebaliknya, mana memulakan dengan tangan atau kaki kiri. Ya, lepas basuh muka dia basuh tangan, dia basuh kiri dulu. Tapi sah, tapi makruh. Rugilah. Demikian juga makruh dibasuh serentak, meskipun ia lebih senang pada seorang kerana memandang kepada soal pokok, iaitulah asalnya membasuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah. Kalau serentak payah kan? Kalau serentak dalam air boleh ada kocak sekali orang. Membasuh satu demi satu, itu yang terafdal. Tetapi pada anggota yang senang diperbuat berserentak seperti mana pipi, yang kita basuh muka tu sap sekali arung kan, tak ada basuh kanan tu basuh kiri, dan dua tapak tangan serentak, dan dua telinga serentak, ya. Tiadalah dituntut mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri, malahan buat serentak, ya. Dilakukan berserentak je. Habis. Kemudian diulang 3 kali. At-taslis dipanggil sunnatun, meniga-nigakan pada basuhan ada 3. Faman zada au naqasa faqad asaa wa zalama, rawahu Abu Daud. Barang siapa yang membasuh anggota tadi dikurang basuh 2 atau dilebihkan 4 3 4 4 5 basuh kan, itu dia panggil faqad asaa, dia buat kesilapan wa zalama. Abang zalim sini wadu syai' fi ghairi mahalli, dia letak benda tak kena bertempat, ya, sebab disuruh kita taslis. Kita bermasuk tadi 3 apa makna 3 mana 3 kali rata. Kalau tuan-tuan basuh 3 kali bau gata, itu baru panggil sekali, ya. Itu panggil hazaf. Kalau tu hazaf mudah, mana 3 kali rata. Dia basuh muka habis sekali gata, tapi dah 2 kali basuh ni, bau gata, tu baru sekali. Ya, basuh kali kedua sekali gata habis, bau 2 kali gata. Itu maksud dia. Sekali gata, 2 kali gata, 3 kali 3 kali gata. Maka sunat menigakan. Ya, ini pun bila syarat dia, kalau air tu ghairul musabbal. Kalau air tu musabbal tak boleh lebih daripada 3. Ya, musabbal mana air yang telah disabilkan untuk wuduk. Contoh di masjid dan di surau. Kola tu memang untuk ambil wuduk, diniatkan sabil untuk ambil wuduk, maka kita kena ambil ikut syarat 3 kali gata je, jangan lebih. Kalau lebih haram hukum dia. Ini tak diambil air tu basuh kereta dia. Air kolam kau basuh kereta. Saya AJK masjid. Walau otak kau yang basuh no AJK kau. Ya, ni banyak anda dia temerang ingin masjid bapak dia punya. Dia ambil air masjid basuh kereta dia lah, macam-macam. Haram hukum ni kan. Ambil wuduk lebih daripada 3 tu dia haram kan. Ya, sebab dia air tu ma'ul musabbal, air yang telah disabilkan untuk ambil wuduk saja kan. Jangan guna tempat lain. Ni basuh kereta macam-macam dia kan ni. Bila tanya pula Asian pula, anak AJK, anak pengurusi, sana pengurusi kau, banyak malaikat takut kau pengurusi kau. Orang sepak ang mampu tu. Habis ya. Diulang 3 kali basuh, ya. Dan sapu, kalau benda sapu lah, sebab dalam wuduk dia ada benda basuh dan benda sapu. Basuh muka, tangan, kaki, sapu kepala. Tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau yang disapu, mana lepas basuh atau sapu yang wajib, tambah lagi 2 kali lagi, jadi 3 lah tu maksudnya. Dan memadalah berulang itu pada air yang lalu dan mengalir dengan 3 kali. Dan memada berulang tu pada air tu lalu dan mengalir. Jaraya ulma, itu makna basuh. Imam Malik kata kalau kita letak dengan kita tarik tu nampak dia berjalan, tu basuh lah. Kalau tarik tak nampak berjalan, dia basah, itu dipanggil sapu, lembab tu dia lain ni. Dengan 3 kali lalu. Dan air yang tenang dengan digerakkan 3 kali. Dalam kolam tu kan kita gerak 3 kali tangan kita. 1 2 3, cukup tu. Dan makruh diperbuat lebih daripada 3 kali atau kurang. Dia kata paman zada au naqasa faqad asaa wa zalama. Siapa tambah atau dikurang maka dia zalim.
Ya, silap dan zalim. Maksud apa maksud zalim itu? Letak tak kena pada tempat yang syarak letakkan 3. Ya, itu. Kecuali kerana waktu sudah suntuk. Dia bangun subuh 5 minit lagi nak habis. Dia yakin kalau dia buat 3-3 confirm memang keluar sembahyang daripada waktu. Maka 3 itu haram dia mengerjakan yang sunat. Sebab ukur dia berpusing kan? Ya. Al-illa tadurun ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Itu kaedah fiqah itu. Illat dengan maklul, sebab dengan benda yang disebabkan, dikeranakan, diikut. Ada sebab, ada musabab. Tak ada sebab, tak ada musabab. Sekarang sebab jadi haram apa? Sebab ni didikil waqt. Waktu dah sempit. Sebab asal kita wajib kita memasukkan sembahyang dari takbiratul ihram sampai salam dalam waktu. Wajib. Ya, kalau keluar sikit aja haram hukum dia. Ya, kalau dengan sengaja ni. Tu. Jadi sekarang dibangun tidur dah terlewat dan dia yakin kalau dia buat ambil uduk sekali-sekali dapat semua dalam waktu. Kalau dia buat 3-2 ke memang terkeluar dekat. Maka jangan dia buat tambah, ambil yang wajib saja. Ya, sebab memelihara dalam waktu tu wajib. Sebab dia kata sini kecuali kerana waktu sudah suntuk, dia tertidur masalah ni. Kira-kira diulang 3 kali nasaya, waktu habis. Ketiga itu tidak dituntut ulang 3 kali. Ya, tu. Dia buat saya sekali je lah. Kemudian Zaid berturut-turut dipanggil apa? Mualah. Ya, berturut-turut. Tu. Mana dhabit dia berturut? Iaitu setelah selesai membuat satu perkara terus buat perkara yang berikutan dengan tiada berselang masa yang lama. Ya, umpama telah selesai membasuh muka, tidak lama sekira-kira ni taswir dia. Sekira-kira belum kering air basuh muka, terus basuh tangan. Itu maksud dia. Ya, dengan suhu yang mu'tadil. Suhu yang pertengahan. Ya, kalau suhu macam 40 darjah tu sekejap dia kering kan. Atau tempat tu tempat sejuk sangat, lambat pula dia kering. Jadi suhu yang pertengahan, kita basuh muka tu tak hilang lagi air dia, masih ada lagi, kita basuh kali kedua, kali ketiga. Begitu dengan anggota yang lain. Tadi anggota sama. Ya, anggota lain mana muka dengan tangan. Basahan muka belum kering, kita dah basuh tangan. Hukum dia sunat. Bermakna kalau dia tak buat ini sah dia punya wuduk, tapi tak dapat pahala mualat. Kan? Tu. Dia ambil semayang ke muka kat sini. Kat Melaka kena basuh tangan. Kan? Dia pergi Alur Gajah kan jauh dia boleh basuh kepala misalnya kan. Maka hukum dia sah, tetapi tak ada mualat. Dan begitu seterusnya lah. Demikianlah seterusnya pada anggota yang lain sehingga akhir anggota wuduk. Sampai habis. Dan demikian juga dilakukan antara basuh yang pertama dengan basuh yang kedua dan ketiga. Jadi maknanya apa? Dia sebelum kering tu dhabit dia. Kemudian dipaham daripada hukum berturut itu sunat. Maka jika seorang tidak mengerjakan dengan berturut-turut, seperti imam basuh muka, kemudian dia berhenti lama, dia berbual kan. Berapa lama baru dibasuh pula tangan. Tapi anggota dia tadi tidak ada perkara batal wuduk, tidak ada perkara batal. Apa dah kering, sambung pula. Tangan. Dan seterusnya pada anggota yang lain. Dia diam lama misalnya. Dengan niat sambung, dia tak niat putuskan jawab dia sah wuduk. Tapi makruh. Selagi ada belum lagi melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti itu. Habis. Kemudian hukum berturut-turut sunat ialah pada orang yang tiada berpenyakit buasil. Ya, tiada penyakit BC atau BC. Orang panggil dedas. Dia kencing tu tak putus. Ada. Ya. Jadi ketiga itu dipanggil daimul hadas. Orang yang daim kekal hadas dia, sama ada terkencing ke ataupun dia keluar angin kan, tak berhenti-berhenti keluar angin. Dia bom macam machine gun. Dia ambil semayang, najis dia keluar, dia dah los kan. Contohnya kan. Ini lain, hukum dia lain. Mualat jadi wajib, bukan sunat lagi dah. Ya, dan cara wuduk dia pun berbeza. Dia mesti tunggu masuk waktu dulu kan. Ya, bila masuk je waktu sab tu dia buat urusan dia. Ya, dia basuh kemudian dia balut kemudian cepat ambil semayang. Yang keluar tu dimaafkan. Ya, kemudian terus dia semayang cepat, jangan lambat. Sebab takhfifan lil hadas, nak mengingatkan hadas. Ya, dipakai lampin siap. Jangan tunggu lama. Kalau tunggu lama tengah berdepuk jatuh kawan dia berat now. Kan? Itu tak boleh. Jadi maafkan sekadar ini. Itu orang yang besir, mana orang yang daimul hadas, yang hadas sentiasa keluar. Atau perempuan yang sentiasa keluar darah, dipanggil mustahadah. Darah istihadah datang. Ya, memang tak putus. Kerana kalau dia buat ni ada cara lain. Dia mesti masuk waktu dulu dan sebagainya, ada cara-cara dia. Daripada haid disebut sahibud darurah. Orang ni dipanggil sahibud darurah.
Ya, iaitulah orang yang punya kesuntukan, ada hal maknanya, ya, ada masyakkah. Melakukan dengan berturut-turut wajib. Wajib atasnya melakukan wuduk tadi berturut-turut. Mana basuh muka, basuh tangan sampai habis, tidak boleh senggang. Kerana apa? Mengurangkan banyaknya hadas yang keluar. Jadi najis tak ada banyak keluar sangat. Kemudian sin, melebihkan basuhan muka daripada had yang wajib yang disebutkan ghurrah. Basuhan muka kan sepadan muka mana? Kita basuh muka kena tahu sepadan. Lama-lama dia ambil wuduk tak tahu sepadan muka, kacau. Kalau dia tak tahu sepadan muka, bermakna dia tidak tahqiq, confirm, yakin muka dia basuh. Ya, sebab kena tahu sepadan. Sepadan sini dipanggil apa? Tempat tumbuh rambut, mambatus sya'ar. Bawah azzakan, bawah ni ada sendi. Kalau sini mahalut tahzib. Ya, orang Arab biasa dia potong rambut kecil. Jadi kita ambil benang, tekan sini, kita tolak sampai ke atas. Situ sempadan muka. Haddul wajhi, kemari. Kemudian bawah sini. Situ sempadan muka. Mana basuh sampai sempadan cukup, sah wuduk. Bila dia lebihkan ke atas, dipanggil ghurrah. Ya, maka di akhirat dia akan bercahaya tu. Yang ada khas umat Nabi besar kita Muhammad SAW sahaja. Nabi akan tengok umat di padang mahsyar itu ghurran muhajjalin, berpancar daripada cahaya nur, zikir nur daripada cahaya wuduk dia tu. Ya, itu di antara dia. Dan saya pernah pergi jumpa seorang wali besar, dia khatam Quran satu hari sekali. Dan kasyaf dia boleh tengok orang tu ada wuduk tidak. Dan syarat nak salam dengan dia kata siapa nak salam dengan saya, dia kata mesti ambil wuduk. Ada budak ni seorang dia degil, dia tak ambil wuduk, dia nak tahun tua tu. Nak kena marah dah. Apa yang wuduk dia pergi ambil wuduk. Dia marah kawan dia nampak. Ya, dia tengok dengan nur dan kita tengok dengan apa? Zulmatun nafs, gelap nafsu. Dia tengok dengan nur ma'rifat. Satu hari sekali khatam kan. Ya. Terjumpa sekali bercahaya muka dia. Masya-Allah, hebat. Itu dipanggil ghurrah, ya. Tangan begitu juga kena tahu had. Takut tak tahu had kan dia basuh kat sini kan, dia tegur tak habis lagi. Kan? Dia tak sah wuduk, sembahyang tak sah. Saya buat situ selama macam tu. Wajib qada balik. Maut dia wajib. Kena qada balik, sembahyang balik. Nabi suruh tu. Kun fasalli fa innaka lam tusalli. Seorang sembahyang dekat Nabi, kemudian sembahyang dia tak kena. Tak ada tumakninah. Kemudian dia nak salam Nabi, Nabi kata kum fasalli, bangun sembahyang balik, fa innaka lam tusalli, mutah sembahyang lagi, Nabi kata. Pada hadapan Nabi sembahyang ni. Mana sembahyang tak cukup syarat dan rukun, dia tidak muktabar, mana tidak sah, wajib diulang. Kias yang lain begitulah, ya. Sebab tu bahayanya tidak berilmu, ya. Bahaya sangat. Sebab tu kita syukur kepada Ta'ala, ya, Tuhan bantu kita, kesian kat kita, dia letakkan kita semangat mencari ilmu. Bukan pandai kita pun tuan, semua ada kurnia dia lagi, ya. Dia hidayat kat kita, dia bagi tu nikmat besar tu. Habis ya. Melebihkan basuhan pada muka, had dia. Sebab kena tahu had muka tadi. Muka sampai sini, ya. Bawah ni kan muka ni. Orang perempuan jaga bila pakai telekon jangan pakai macam ni. Ni bawah ni, golden triangle ni. Dia kena tarik tutup. Tu. Ya. Atau buat dagu lah kat telekon tu. Biar ke depan ke atas sikit pun tak apa. Kan, tutup. Lagi ikhtiat. Ni pakai ke bawah ni ni bukan. Ni aurat dan kena tutup. Mana tadi? Soal apa tu? Soal apa? Yang ke berapa? Yang ke berapa? Sunat ke berapa? Tanya muka surat berapa? Jawab muka surat. 20? 24? Bagi apa tu? Sad membaca asyhadu. Betul? Oh ya, no. Membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Membaca asyhadu, bila sebut bacaan tuan-tuan kenapa? Musyafahah.
Tuan-tuan kena cari guru yang pandai tajwid semua. Semua kita musyafahan dengan minta, tuan tolong dengar sikit saya baca. Rukun semayang kena semua. Dia kena banyak silap kan. Macam-macam hal. Kerana duduk belakang tu imam kan. Baca pula kuat agar dia jadi imam. At-tahiyyah kan mat kan. Dia baca at-tahiyyatul mubarak. Macam nerekam apa pula bunyi. Macam pesen. Asyhadu dibaca asyhadu. Asyhadu. Kenapa dia disyadu tu? Ya, jaga tu. Ni kalau rukun dia pap dia tak sah mayang, nyanyi kan. Ya. Mana kita kena cari guru-guru, siapa yang tak kira sahabat-sahabat kita yang boleh tajwid di pandai tu, kita minta dengar. Minta tasmi' sikit, tuan ni anda baca ni betul tidak? Ya, jangan malu tuan ni. Sebab kita nak beramal biar betul-betul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya, setelah kita menyaksikan tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah, dalam keadaan tunggal tiada sekutu baginya, dan kita menyaksikan bahawa Nabi besar kita Muhammad SAW hamba-Nya dan Rasul-Nya, kemudian kita berdoa Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah hamba ni orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah hamba ni orang yang mutatahhir, melakukan penyucian zahir dan batin, dan menjadikan hamba ini daripada hamba Engkau yang salih, yang salihin. Itu di antara doa dia. Dan ikut setengah ulama, doa ini tidak ditolak walaupun masuk penyakit riak atau khususnya selawat di antara ni, kata setengah ulama. Kemudian menutup aurat jika berwuduk ia dalam bilik air. Ya. Tidak ada nas menyatakan haram berwuduk dengan tidak menutup aurat dengan bertelanjang. Maknanya dia ambil wuduk tak ada pakaian lah, tak ada nas, mana sah tapi kurang elok. Dari itu menyalahi yang aula. Dia panggil apa? Khilaful aula. Kalau ambil semayang tak pakai baju itu dipanggil tak menutup aurat, khilaful aula. Khilaful aula di bawah sikit makruh. Makruh atas. Ya, di bawah sikit dipanggil khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Jika dilakukan dengan tiada bersebab. Kalau ada sebab dia panas sangat apa tu soal lain. Itu di antara wuduk. Kemudian pembatalan wuduk. Wuduk yang sah itu batal. Dia sah dulu baru batal. Kalau tak sah tak panggil batal. Batal maknanya membatalkan kesahihan dia tu. Jadi batal. Ya. Binasa atau tidak boleh digunakan lagi dengan sebab yang berikut. Pertama, keluar satu daripada kubul atau dubur. Keluar satu. Ya, tak kira benda tu najis atau tak najis. Asal keluar dia, hukum dia batal. Kecuali mani je. Sama ada benda biasa seperti tahi, air kencing, angin, atau benda yang jarang-jarang seperti batu. Batu keluar daripada kemaluan dia. Ya, batu karang keluar misalnya, hukum dia batal wuduk. Ya. Batu zamrud pula batal dia. Dan darah, cacing, yang dia ambil semayang, cacing dia menyenguk, dia keluar. Dia keluar je batal, pakat batalat salat. Sebab kaedah kita khuruju minasyai', khuruju syai' min sabilain illal mani. Keluar satu daripada dua jalan, depan belakang atau belakang. Lain kan mani saja. Mani tak batal. Ya. Seperti cacing sekalipun ia menjengukkan kepala, dia bergurau pula. Dia jenguk kepala, dia masuk balik. Kemudian masuk semula, jawab dia apa? Batal. Dia rasa macam keluar, lepas tu tengok dah tak ada. Jawab dia batal juga. Sebab masuk dalam ta'rif khuruju syai' min sabilain. Ya, keluar satu daripada dua jalan, maka batal wuduk dia. Kecuali yang keluar itu maniyun. Mani mana keluar air mani. Umpama seorang yang sedang ada air semayang, dia tidur, duduk, ya, punggungnya tetap, ya, punggung dia tetap rapat. Sebab ada dua hadis, ya. Hadis Nabi kata apa? Man nama falyatawadda. Siapa tidur nak ambil wudu. Al-ainain wika'us sahi. Faman nama falyatawadda. Al-ain, dua mata kita ni dipanggil wika'us sahi, pemelihara papan punggung. Apa makna dia? Mana kalau kita tak tidur jaga, kalau nak terkeluar angin boleh kontrol tak? Boleh tak? Boleh dia kontrol kan? Maknanya dia pemelihara papan punggung, mana dia boleh kontrol, boleh kawal angin tak keluar. Tapi kalau dia tidur, mafhum mukhalafah dia apa? Dia tak kontrol.
Bila tak boleh kontrol, dia duduk zan, huruju syai'. Maka wa uqimu zan maqamul yakin. Ulama fiqh letakkan uqimu zan maqamul yakin. Tadi zan, bila dia tidur makna zan huruju syai' min sabilain. Dia duduk zan keluar satu, maka zan batal tak? Uqimul zan maqamul yakin. Ulama fiqh letakkan zan taraf yakin, mana batal sembahyang kalau dia duduk tidak tetap papan punggung. Baik. Satu hadis sahih lagi. Satu ketiga sahabat tidur. Ya. Bila orang azan aja, dia bangun terus sembahyang, tak ambil sembahyang. Macam mana ni? Ya, sahabat tidur kemudian dia bangun terus sembahyang. Tidur ini yang ulama takwilkan. Sahabat tidur tapi tidur dia tetap papan punggung. Ya, bila tetap papan punggung maknanya apa? Dia tak boleh keluar angin. Itu maksudnya. Jadi mana tu hadis kita pakai dua tu. Ya. Tanggung yang ni mensarikan hadis. Maknanya dia duduk dalam keadaan papan punggung dia tetap. Kalau tak tetap, jawab dia keluar satu jawab dia. Diletakkan zan makam yakin, mana batal wudu. Ya. Kecuali mani. Sumpama seorang tengah tidur, seorang sedang ada air semayang, tidur, punggungnya tetap, itu maksud dia, pada lantai. Setengah ulama pula disyarat, mesti orang ni mesti keadaan badan dia berisi, gemuk berisi, baru dia mampat. Tapi kalau dia tengah tulang ni budak sup, ya, macam daging dadah pun tak boleh. Dia duduk lenggong. Mana tak kemas bawah tu, maka tak boleh. Setengah ulama kata dia kena syarat macam tu. Ada juga ulama fiqh letak gitu. Atau pada tempat tidur lantai rapat, kemudian mimpi bersetubuh, ya, hingga keluar mani. Dia ada semayang, dia duduk rapat, lepas tu mimpi, kan? Atau ia merenung perempuan. Tengok no ni. Ini kena kahwin 3-4 ni dah tenung je keluar mani tu. Dia tenung je perempuan sampai inzal, keluar mani dengan syahwat sampai terair. Jawab dia apa? Tidak batal wudu, cuma wajib mandi saja. Ya. Mani yang keluar mewajibkan mandi, wuduknya tidak batal. Mani yang keluar tidak wajib mandi, wuduknya batal. Faham? Kau menung. Mani yang keluar ada dua. Satu batal wudu, satu tak batal wudu. Mani yang keluar tidak wajib, tidak batal wudu, ialah mani yang keluar wajib mandi. Ya, seseorang bila keluar mani wajib mandi. Maka kalau mani macam ni keluar, wudu dia tidak batal. Wudu tak batal macam tadi. Satu lagi, mani yang keluar dia batal wudu tapi tak wajib mandi. Contoh mani dia yang keluar, kan? Masuk balik kemudian keluar balik, atau mani isteri dia atau mani suami dia yang keluar, tu maknanya apa? Tak wajib mandi, tapi dia batal wudu. Tu maksud dia. Faham? Faham Kau tak faham kira faham. Mana dia masuk balik, keluar balik. Bila keluar mana? Keluar batal. Mana dia terbenar makna apa? Khuruju syai' min sabilain. Keluar satu daripada dua jalan. Persetubuhan kan perempuan. Bila dia bersetubuh, mani suami dia dalam. Dia mandi, dia ingat dah tak ada. Lama keluar. Abu kom tu keluar, mani keluar. Tapi batal tu. Wuduk dia batal. Tapi dia kena mandi tak? Tak kena mandi, bukan mandi dia. Ya. Yang keduanya tidur dengan ketiadaan punggung tidak tetap. Ya, itulah tidur mengiring contoh dia. Dia punggung tak tetap. Berdiri misalnya dia, terlentang. Sekalipun dia letakkan bantal, dia terlentang, dia solid bantal. Tak boleh, dia tidur longgar habis semua. Kecuali dia duduk rapat tu. Dia celah punggung dia, bersandar pada tiang umpamanya. Jawab dia apa? Batal pula wuduk dia. Ya, tu. Sebab pandu pada hadis tadi. Hadis apa? Al-ainain wika usai. Dua mata ni pengawal papan punggung. Ya. Jadi kalau maknanya, kalau kita jaga, kita boleh kontrol. Kalau tak, dia tidur, dia tak boleh kontrol. Maka Nabi kata, paman nama falyatawadda. Siapa yang tidur nak dia ambil wudu. Tapi kalau seorang tidur dengan keadaan punggungnya tetap, tidak duduk,
Ya, tidak tidur makna duduk di atas lantai, rapat betul, atau kerusi. Ya, jawab dia tidak batal wuduknya. Dia rapat betul, dia kemas. Dia nak tidur ni kan dia rapat betul tidur. Tak apa. Wuduk tetap batal. Ya. Sekalipun ia bersendar, berdengkung. Bersendar tu alamat apa? Alamat tidur lah tuan-tuan. Kalau nuas tu bukan tidur. Ya. Nuas mengantuk. Apa makna tarif dia? Orang kalau mengantuk, wudu tak batal. Mengantuk ni sekira-kira dia tak ada lemah dalam badan. Tapi orang bercakap dia dengar, tapi tak faham. Kipas berbusing dia dengar, tapi tak faham. Memang kipas tak bercakap pun. Ya, lori lalu, boom, boom, dia dengar tu. Itu nuas, mengantuk. Itu tak batal wudu. Ya. Sebab akal dia belum ingimas. Kalau tidur habis akal tenggelam. Orang panggil tak ada, tidur kan. Maka ketiga itu berhajat kepada tetap papan punggung. Ya, kalau sekadar mengantuk itu tetap ada lagi. Habis. Kan, mengantuk. Ni dah mengantuk tak? Ke sebelah mengantuk. Yang keempat, mana tadi? Yang ketiga, hilang akal dengan sebab nama gila atau macam hilang akal. Misal seperti sangat sakit, macam nak hilang akal tu, atau mabuk hilang, atau pitam. Ni orang tu kena biasa pitam jaga dia ambil semayang bercangkung. Orang tu biasa kena ni. Ya, dia bangun dia, apa dia panggil? Gelap mata. Bukan mata-mata gelap. Tergelap lain. SB tu sipur babi mungkin. Ini gelap mata. Tahu gelap mata? Dia duduk ambil semayang, dia bangun dia pun pegang tiang. Apa pakcik saya tu? Gelap mata. Mana gelap mata tu habis akal dia ingimas tu. Batal wuduk tu. Ya, walaupun sebentar. Sap dia gelap mata kejap dia pegang. Lepas tu sadar. Lepas tu pergi semayang. Jadi imam. Habis batal semayang. Jaga ni. Dia jadi imam lah tu, kacau punya. Itu mana pitam. Walaupun sebentar. Maka hukum dia apa? Batal wuduk. Atau gila babi. Ada orang sekarang babi gila pun dia. Dia terbalik. Kesian orang kena. Ada seorang terkena sahabat. Oh kesian. Kadang naik motor dia kena kan. Oh dia kena dia berpusing. Oh mulut berbuih. Oh. Wah, kadang-kadang badan dia banyak luka. Rupa dia buat motor dia kena gigil, terbalik terus. Ya. Kau kena jalan raya besar bimbang kadang-kadang ni. Allah Karim. Mana tadi? Ada pun tidur tidak hilang akal. Ni. Cuma tidak sedar. Angin keluar saja. Ya. Ada pun tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar. Angin keluar tadi. Tak keluar angin keluar, tapi dia tak tidur. Dia setengah daripada apa? Dia tajuk apa ni? Hilang akal batal, gila batal, pitam batal, sakit yang bawa kepada kita batal, mabuk batal, pitam batal, gila babi batal. Ada pun tidur tidak hilang akal. Dia tidur tapi akal tak hilang. Ya. Cuma tidak sedar angin keluar. Bukan batal tak? Batal tak? Dia tak sedar angin keluar tak ada tuan-tuan. Ya, tidur dia tadi tak hilang akal. Ya, tapi tak sedar angin tu keluar. Mana kalau angin dia keluar sedar memang dah batal. Ya. Tapi kalau tidur dia tak confirm angin keluar, dia zan, itu didirikan zan makam yakin. Ya, itu beza. Yang keempat, bersentuh dan tersentuh. Dia buat dua ya, atau. Sebab kaul asah mazhab Syafi'i, lamis wal malmus batal. Bersentuh dengan yang disentuh dengan sentuh semua batal. Adapun kaul sahih yang menyentuh dia batal, yang disentuh tak batal. Jadi kalau bab haji kita boleh pakai kaul ni, tak payah mazhab lain. Ya, kalau mazhab lain sentuh dengan syahwat dan sebagainya. Kalau mazhab Malik sentuh dengan mana jima' batal. Tu. Di mazhab Syafi'i ada juga pendapat ni. Yang disentuh, yang menyentuh batal, yang disentuh. Jadi kalau dia tawaf tu kan dia Kaabah tu gesil ke apa kan, bukan dia buat, atau ada kaul mengatakan tak batal. Bersentuh atau tersentuh kulit lelaki dengan perempuan. Jawab pertama, bersentuh tidak berlapik, yang bukan mahram, bukan orang yang haram nikah dengan dia. Sama ada haram dengan nasab
atau haram dengan rada'ah. Haram nasab maknanya keturunan dia lah, ya, ibu bapa dia kata, mak dia semua, adik dia semua, adik-adik, cucu semua kan. Itu mana asal dan porok dia, itu tak batal. Yang haram nikah. Kalau rada'ah itu buat susuan, dia menyusu 5 kali kenyang, maka dia dengan keluarga tadi perempuan serupa je, tak batal wuduk, ya, tak batal wuduk, tak ada tempat tu. Kemudian satu je beza. Apa beza tuan? Adik-adik susuan apa yang beza? Lain semua sama tu, dia haram, tak boleh tu, tak batal wuduk, ya. Yang beza ialah faraid. Faraid tak dapat, ya, sebab faraid mesti dia dengan nasab, dia keturunan nasab baru dapat. Kalau dengan rada'ah dia tak sabit faraid. Kena kata, saya dia beradik, adik susuan, tengok bin pula sama pula, lagi kacau. Kau pening, dia adik-adik betul ke? Padahal dia adik, dia rada'ah je, maka pesaka tak boleh dapat benda ni. Hilang akal habis tadi. Keempat, bersentuh. Sini banyak khilaf ulama. Aula mastumun nisa, masu dengan mana sentuh. Mazhab lain mana masu mana jima. Mazhab lain ada setengah sentuh dengan syahwat. Macam-macam tafsir tu. Itu ada khilaf ulama, ya. Sini masalah dia khilaf ulama dalam tafsirkan lapas masu dalam ayat la mastumun nisa tu mana jamatum. Ada kata sentuh dengan syahwat, ya. Mazhab Syafi'i kat sini apa? Ada ketat sikit. Sentuh kulit dengan kulit tak berlapik, batal sembahyang. Ialah mereka yang disampai pada had syahwat yang diingin oleh syahwah. Mana disentuh tadi, laki perempuan yang boleh bernikah tapi sampai had syahwat, ya. Had syahwat siapa tu? Nazir ke manzur? Ya, mana had syahwat orang yang dilihat tu, ya. Kita lihat dia tu orang dah boleh syahwat, dia had nazir. Mana orang lihat kita tu, orang kita lihat tu dia dah sampai peringkat syahwat. Kalau dia tak ada, tak, budak kecil Ian, perempuan kita tengok dia budak kecil tak sampai had syahwat, jadi maknanya apa? Tak batal wuduk. Kalau sampai had syahwat. Ada juga had syahwat dia kecil tapi badan dia macam apa tuan, macam nak dara tu, besar badan kan, orang tengok bersyahwat. Itu tak boleh, ya. Tengok pada nazir, orang yang memandang tu, dengan orang yang dipandang sampai had dia, maka batal. Kalau tidak, tak batal lagi lah. Anak kecil kan. Yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan, tengok ya, masalah sentuh kulit ni mereka yang telah sampai had syahwat yang diingini oleh syahwat. Sampai had, kalau tak batal lagi. Dan yang haram berkahwin ialah haram dengan sebab keturunan, nasab satu, seperti ibu, keturunan kita ni ke atas, atau anak perempuan ini bawah kita, dan saudara keliling, ataupun dengan sebab susuan dipanggil radha', ya. Sama macam keturunan juga, pada pihak apa? Tak batal wuduk, tak boleh berkahwin dan sebagainya, sama je, cuma tak sama bab faraid dia. Atau dengan sebab bersemanda, dia panggil musahara, atau bersemanda ibu mertua, seperti ibu mertua, dia kata perkahwinan, ya. Seorang tadi dengan seorang tadi boleh berkahwin, tiba-tiba dia menikah dengan anak kawan tu, dia kata qabiltu nikahaha, pum, bertukar tu, ya. Hukum tu bertukar. Mana mak mentua dia tadi tu haram muabbad, dia panggil haram selama-lama, ya. Sama ada dia jima atau tidak, haram muabbad. Kalau dia ambil ibu mertua, dia silap pandang, mata dia gabun, kan. Tengok-tengok rupa mak dia siapa. Tengok-tengok balik, anak dah besar, patut dia dengan anak, kan. Dia umur berapa tahun? 30, kan. Yang dia nak nikah tadi umur tua sikit, 40 misalnya, kan. Tiba-tiba anak kawan tu ada umur maknanya 25 ke, patut dengan tu je. Tapi dia sama mak dulu, syarat kalau dia belum jimat, dia boleh pusing balik, riba balik. Kalau dah jimat tak boleh, tak ada maaf bagimu, habis. Tapi kalau dengan anak tak ada, dia nikah ambil anak dengan mak, dia panggil haram muabbad. Sama ada dia cerai hidup atau cerai mati, dia tetap mak mentua sampai akhirat, ya. Itu maksudnya. Jadi maknanya kalau dengan mak mentua dia automatik, bermakna pap sentuh dia tak akan batal. Aurat antara pusat dan lutut, ya. Anak isteri, anak tiri, ya, dia bernikah dengan seorang yang sudah ada anak, ya, anak tiri, laki atau perempuan. Jadi hukum dia apa? Tak cerai. Anak tiri maknanya janda bapa, ya, ataupun janda anak. Dia bagi bapa, anak dia pun janda,
dengan pak menantu. Kita punya menantu tiba-tiba bercerai, anak kita bercerai, dia tetap walaupun dah cerai dengan anak, dia tetap menantu. Hukum dia tak batal. Mereka itu semuanya tidak batal wuduk jika disentuh kulitnya, demikian juga kanak-kanak. Apabila dikatakan batal wuduk bersentuh kulit, tidak termasuk rambut, gigi dan kuku. Ya. Dia acah bini dia senyum, dia cuit gigi kawan. Kawan kata batal lah. Batal dia. Kau tak ngaji fiqah, pergi ngaji fiqah. Di tempat yang tak mengalir darah, dia tak ada mazinnatus syahwah dengan. Tempat yang darah tak mengalir, dia kuku tak ada darah mengalir. Ada kuku tuan-tuan darah mengalir. Ya. Itu spesies lain pun. Rambut tak ada aliran darah. Ya. Dan juga gigi tak ada aliran darah. Dia tak ada mazinatun syahwah. Maka kita tak batal wuduk. Ya. Rambut dipegang gitu kan, tak batal wuduk. Habis. Kemudian kelimanya menyentuh kemaluan manusia, yakni memegang ataupun bersentuh dengan zikirnya. Betul? Nah, kalau zakar dengan zikir, kau silap baca. Ya. Mana bersentuh dengan zakarnya atau farad perempuan. Sentuh dengan apa? Tapak tangan. Termasuklah perut anak jari. Ni kalau dia yang apa ni? Dia sendiri atau orang yang haram nikah. Ya, ada nikah, anak dia perempuan ke apa semua kan, lelaki dia pegang, anak dia punya ke lelaki ke kan. Kalau yang bukan yang halal nikah tu tak tunggu tu, kulit luar dia batal lah sembahyang. Sama ada kemaluan sendiri, dia punya sendiri, ya disentuh dengan apa? Tapak tangan. Mana tapak tangan ni? Kaf. Kalau kita ambil tangan kanan dengan tangan kiri, kita lagakan. Yang mana melekat itu dipanggil kafun. Bermakna kalau disentuh antara baina tak batal. Tak ada pula dia. Kan? Dia panggil kaf ni. Ujung tak batal. Dia yang batal yang melekap tu. Itu dia panggil kaf. Ya. Pada sentuh tak ada berlapik, kemaluan dia sendiri atau orang lain, maka hukum dia batal. Kalau tak berlapik, kalau berlapik tak adalah. Habis tu. Dan kemaluan lain menjadi perut anak jari. Sama ada kemaluan sendiri atau orang lain. Sama ada orang tua atau budak, sama je. Ya, yang hidup atau yang sudah mati. Tersentuh yang mati, yang batal je apa? Yang hidup, yang mati tak batal kan ya. Ni ada ceritakan tuan guru saya, dia kena pondok dulu, dia beri syarat. Orang kampung kena minta tolong sembahyang jenazah dengan syarat jangan makan masa budak mengaji. Mana beritahu tuntun, jenazah ni nak sembahyang pukul berapa? Jadi budak-budak kalau datang semua, budak madrasah pergi datang sembahyang, datang angkat takbir sembahyang tu balik je. Tak nak tunggu-tunggu. Tiba satu ketiga, budak sembahyang minta maaf tunggu, kata kenapa? Ada hal sikit. Tunggu lamalah. Lama-lama tahu cerita apa? Dia kata isteri dah cium dia punya suami, dah batal wuduk. Mana kita engkau ambil batal suami wuduk? Yang batal orang hidup, orang mati mana ada batal? Orang macam tu pula, dah habis dia buka kain-kapan kawan. Ada tunggu lama nak balut balik semua kan. Itu masalah. Yang batal yang hidup, yang dah mati tak batal rendah ni. Yang dikatakan zakar itu, ini kita ambil dulu tu. Ialah apa tu? Tangkai dia. Batangnya bukan tuntun, dia tempat tumbuh bulu, itu tak, bukan. Betul-betul yang tu zakar dia. Demikian farad, itu bibirnya, lubangnya bukan tuntun, bukan yang melembung, bukan, dan bukan tempat tumbuh bulunya. Termasuklah apa yang tumbuh atas bibirnya tadi. Itu dimaksudkan sempadan farad dan zakar yang disentuh batal wudu. Al-Mufiqah disebut abin tadi. Tidak kita malu-malu tak tahu hukum belakang. Yang kena memegang dan menyentuh lubang dubur manusia sekalipun haknya sendiri, dengan sentuh tapak tangan juga dan perut jari, batal. Dipanggil harakah tu. Kalau papan punggung tepi itu tak batal lagi. Dia masrap dia tu, apa? Kerutan dubur. Kalau sebut bat dubur, dia punya kerutan. Bila kita buang air kecil kan, air besar, dia akan keluar yang lembut. Ya. Jadi ulama fiqh letakkan dia sebagai hadduz zahir. Ni kalau mandi hadas, kalau dia tak duduk, confirm mandi hadas tak sah. Dia kena duduk, kemudian teran sedikit. Kita buang air besar kan, yang kerutan yang lembut tu dia keluar kan. Yang tu hukum dia zahir. Mana kalau mandi hadas, dia kena teran sikit, kena basuh tu.
Kalau dia tak telan benda yang harakat yang tubuh tak keluar, dia tak basuh, hukum dia mandi dia tidak sah. Bila mandi tidak sah, semayang tak sah. Dia merangkai ya tuan. Tu jaga ni. Dia semayang ada kalau mandi hadas duduk, dia tanya dia mana duduk, tak duduk. Biar. Bila tak duduk benda tu takkan keluar tuan ya. Mesti kita bercangkung, tekan sikit je, jangan tekan kuat sangat, buasi belakang. Atau kampung tu kau. Jadi maknanya apa? Itu dia. Sebab ulama fiqh ilhaq dihubungkan masalah had zahir. Bila had zahir dia kena sampaikan air ketika mandi wajib. Yang dimaksudkan dengan tapak tangan apa? Ada kat sini. Jika kita tekankan tapak tangan itu ke lantai, kita tekan kat lantai kan, yang melekat tu dia panggil tapak. Ya. Yang mana terkena pada lantai itu dia panggil tapak kaf. Manakala tepi, ya tepi mana sini, serta kelilingnya tidak termasuk dalam tapak. Tepi sini keliling dan ujung tidak masuk tapak. Mana yang bersentuh. Kalau ibu jari dia kena buat begini lah. Tu. Ibu jari dia buat macam ni, yang mana bersentuh tu dia panggil kaf. Ya. Sebab dia berkait dengan salah batal atau tidak. Tu. Jadi jika disentuh dengan hujung jari dan tepi, jawab dia apa? Tidak batal wuduknya. Kalau dia sentuh atau tersentuh dia punya sendiri ujung atau tengah antara, itu tidak batal. Habis. Sudah sebab yang mewajibkan mandi, wallahu a'lam. Lihat 10 minit ni. Zaman dulu Nafis dah. Dia buat ni, ada jamuan nak makan apa? Ada. 15 minit dia.